Penting memahami isu politik termasuk impak keputusan pilihan raya kepada kelangsungan. Harus ambil tanggungjawab untuk jadi ejen perubahan. Saya turut ingin berkongsikan tentang krisis pendidikan yang sangat mencemaskan. Ketiadaan pendidikan asas politik dan literasi media yang utuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin membicarakan tentang tajuk kami iaitu peranan pendidikan literasi politik dan kewarganegaraan demokratik dalam pembentukan masyarakat demokratik. Iaitu pendidikan merupakan proses menyeluruh bagi meningkatkan potensi individu dari segi intelek, emosi, fizikal dan rohani bagi melahirkan insan yang berakhlak dan bertanggungjawab dalam kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, literasi politik memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dan berwawasan. Literasi politik bukan sekadar pengetahuan asas tentang sistem politik, malah ia melibatkan kefahaman, kesedaran dan keupayaan individu berfikir dan berkomunikasi secara kritikal mengenai isu-isu kenegaraan. Namun, literasi politik secara tradisional tertumpu kepada tanggungjawab pengundi dan pengetahuan umum tanpa melibatkan kegiatan politik ataupun penglibatan politik secara aktif dan beretika. Oleh itu, sebagai sebuah negara demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, Malaysia memberikan penekanan rakyat sebagai asas pemerintahan melalui penyertaan dan suara warga negara. Dan itu sahaja daripada pengenalan kami yang ingin saya kongsikan. Dan sekian, terima kasih. Kita telah beralih kepada sejarah pendidikan Malaysia. Tragedi 17 Mei 1993 telah menjadi titik perubahan pada dasar negara kita. Sejak dari itu, dasar pendidikan yang telah dilihat sebagai alat pembentukan identiti negara dan bukan sahaja sebagai media pembahagian identiti. Susulan tragedi tersebut, kerajaan telah memperkenalkan dasar ekonomi baru atau DEP sebagai mengimbangi kedudukan sosioekonomi masyarakat yang mengelakkan berulangnya konflik kaum. Selaras dengan itu, Matlamat Pendidikan dalam Rancangan Malaysia II telah dilaksanakan pada tahun 1971 sehingga 1975. Matlamat pendidikan ini dirangka untuk memperkukuh sistem pendidikan untuk menggalakkan integrasi nasional. Selain itu, usaha pendidikan juga melibatkan penambahbaikan kurikulum. Pada tahun 1974, penubuhan jawatan kuasa kabinet oleh Menteri Pendidikan iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad ditubuhkan bagi mengkaji keberhasilan dasar pendidikan sedia ada. Pelaksanaan kurikulum baru ini meningkatkan perkembangan keseluruhan murid dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Dalam tempoh ini juga, sistem pendidikan Malaysia terus diperkembangkan melalui penggubalan falsafah pendidikan negara yang menegaskan matlamat melahirkan insan seimbang dan harmoni. Perubahan struktur pentadbiran pendidikan termasuk penubuhan pejabat pendidikan negeri dan juga daerah bagi memastikan penyelarasan dasar pendidikan di seluruh negara. Dalam konteks ini, pendidikan sejarah memainkan peranan penting dalam menyokong matlamat perpaduan negara. Pengajaran sejarah bukan sahaja memberi kefahaman tentang perkembangan negara, tetapi turut menanam semangat patriotisme dan juga kesedaran sivik dalam kalangan pelajar. Konklusinya, walaupun literasi politik fokus utama pendidikan sejarah, pendidikan awal terhadap sejarah negara, sistem pentadbiran dan perjuangan kemerdekaan secara tidak langsung membantu membentuk kesedaran politik yang asas dalam kalangan generasi muda. Okey. Nilai-nilai demokrasi utama yang dapat disemai melalui pendidikan politik. Yang pertama, patuhi peraturan undang-undang. Ianya berfungsi sebagai mekanisme untuk mengawal tingkah laku masyarakat, menjamin keadilan serta memastikan kestabilan politik dan sosial negara. Dalam konteks demokrasi, undang diwujudkan bukan untuk menindas rakyat, sebaliknya untuk melindungi hak dan kebebasan semua warga negara secara saksama. Pendidikan ini membantu rakyat memahami bahawa kepatuhan terhadap undang-undang adalah prasyarat kepada demokrasi yang berfungsi dengan baik.
tanpa pematuhan terhadap undang-undang, kebebasan boleh disalahgunakan sehingga mencetuskan kekacauan, ketidakadilan dan konflik sosial. Yang kedua, kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara ni memberi ruang kepada rakyat untuk menyuarakan pandangan, idea serta kritikan terhadap dasar dan tindakan kerajaan tanpa rasa takut atas penindasan. Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat dididik untuk memahami bahawa kebebasan bersuara bukan sekadar hak individu semata-mata, tetapi turut disertai dengan tanggungjawab sosial dan moral. Pendidikan politik berperanan membentuk rakyat yang berfikiran kritikal, berpengetahuan dan mampu menilai maklumat secara rasional sebelum menyuarakan pendapat, terutamanya dalam era media sosial yang dipenuhi dengan maklumat tidak sahih dan berita palsu. Yang ketiga, kebebasan beragama. Kebebasan beragama dapat menjamin hak setiap individu untuk menganut, mengamalkan dan mengekspresikan kepercayaan agama masing-masing tanpa paksaan atau diskriminasi. Dalam sistem demokrasi, kebebasan beragama mencerminkan prinsip keadilan, kesamarataan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seterusnya, saya akan melanjutkan tentang nilai-nilai demokrasi utama, yaitu penglibatan dalam pembangunan negara, di mana kita mengetahui bahawa pendedahan tentang pengetahuan politik diberikan melalui bilik darjah lagi, di mana pelajar diberikan peluang untuk memilih ketua kelas untuk memimpin mereka. Seterusnya, di peringkat menengah rendah, pendedahan kepada silibus yang berkaitan dengan undang-undang perlembagaan. Dan di menengah atas pula, pendedahan kepada pilihan raya, kerana pada umumnya kita mengetahui bahawa pada umur 18 tahun diberikan kelayakan untuk mengundi dalam pilihan raya. Bagi peringkat yang lebih tinggi, pelajar bukan sahaja diberikan pendedahan di bilik kuliah, namun penglibatan dalam program sulam, iaitu Service Learning Malaysia, yang memberikan peluang untuk pelajar lebih dekat dengan aktiviti komuniti, yang mendorong mereka terlibat secara tidak langsung, menjadikan pelajar sebagai orang yang berani menyuarakan pendapat. Yang seterusnya, isi kelima atau yang terakhir, iaitu sikap keterbukaan yang berani menerima pendapat orang lain. Dalam hal ini, pemimpin pelajar memainkan peranan yang penting dalam sikap kepimpinan dan berani menerima serta menyuarakan pendapat pelajar di tempat yang lebih tinggi. Penglibatan dalam forum dan dialog juga memainkan peranan penting untuk pelajar berani berhujah dengan betul dan menyuarakan setiap pendapat yang dimiliki dalam berbahas. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang cabaran yang dihadapi dalam usaha menyengai nilai demokrasi melalui pendidikan politik. Yang pertama, poin saya adalah maklumat politik yang rendah. Mengikut kajian yang dijalankan oleh Pemerkasaan Pendidikan Literasi Media untuk penyertaan politik dalam media dalam konteks Malaysia, mendapati bahawa tahap literasi media dalam politik amat rendah dalam kalangan belia. Mereka mendapati bahawa tahap pengetahuan belia berada dalam tahap yang sederhana. Walaupun tahap ini tidak berada dalam tahap yang lemah, namun ianya tidak mencukupi untuk belia menerima maklumat politik yang kritikal dalam kajian. Dalam kajian yang didapati dalam Literasi and Young People's Integrity in Political Participation, mengatakan bahawa belia yang mempunyai ilmu yang baik tentang pendidikan politik lebih menarik untuk mengikuti aktiviti-aktiviti politik dan mempunyai moral yang baik dalam politik. Yang kedua pula adalah pendidikan politik yang rendah. Antara salah satu cabaran terbesar adalah kekurangan pendedahan pendidikan politik kepada pelajar. Contohnya, dalam kajian Understanding the Importance of Empowering Political Education for Malaysian Youths, Human Development menyatakan bahawa Malaysia lemah dari segi platform pendidikan politik. Selain itu, dalam kajian lain juga menyatakan bahawa pendidikan dalam Malaysia lebih banyak menekankan tentang semangat patriotisme berbanding kefahaman tentang demokrasi yang diamalkan di Malaysia. Sebagai contoh, belia tahu tentang proses pilihan raya, tetapi mereka tidak tahu tentang perkara lain seperti kebebasan hak bersuara dan penglibatan komuniti. Seterusnya, cabaran dari aspek pengaruh media sosial. Dalam era digital, media sosial memainkan peranan besar dalam membentuk pemikiran
dan sikap politik masyarakat, khususnya golongan belia. Walau bagaimanapun, pengaruh media sosial turut menjadi cabaran utama dalam usaha menyemai nilai demokrasi melalui pendidikan politik. Antara cabaran yang paling ketara ialah penyebaran maklumat palsu dan berita tidak sahih yang berlaku secara pantas dan meluas. Kandungan politik yang bersifat sensasi dan manipulatif dan berunsur fitnah boleh memesongkan kefahaman masyarakat terhadap prinsip demokrasi seperti keadilan, kebebasan bersuara, dan kedaulatan undang-undang. Keadaan ini menyukarkan institusi pendidikan untuk mendidik pelajar berdasarkan fakta yang sahih dan analisis yang rasional. Selain itu, cabaran dari aspek perbezaan ideologi. Perbezaan ideologi politik merupakan antara cabaran utama dalam usaha menyemai nilai demokrasi melalui pendidikan politik. Dalam sesebuah masyarakat yang bersifat majmuk, wujud pelbagai aliran ideologi seperti liberalisme, konservatisme, dan juga sosialisme dan nasionalisme yang mempengaruhi cara individu menilai isu politik dan demokrasi. Kepelbagaian ideologi ini, walaupun mencerminkan kebebasan berfikir, sering menimbulkan konflik pandangan yang boleh menghalang proses pendidikan politik yang seimbang dan inklusif. Pelajar cenderung mempertahankan ideologi yang diwarisi kepada keluarga, persekitaran sosial atau parti politik tertentu tanpa membuat penilaian kritis terhadap prinsip demokrasi secara objektif. Selain itu, perbezaan ideologi sering menyebabkan pendidikan politik disalah tafsir sebagai usaha indoktrinasi. Guru atau institusi pendidikan mungkin dituduh memihak kepada ideologi tertentu, sekaligus menimbulkan ketidakpercayaan dan penolakan dalam kalangan pelajar dan masyarakat. Keadaan ini menyukarkan penerapan nilai demokrasi sejagat seperti toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbezaan pendapat. Sekian, terima kasih. Seterusnya, pelaksanaan langkah atau strategi untuk memperkukuh peranan pendidikan politik dalam masyarakat demokratik. Langkah pertama, mengintegrasikan pendidikan politik dalam kurikulum formal seawal sekolah menengah. Hal ini dapat dilaksanakan dengan merangka semula mata pelajaran seperti pendidikan sivik, sejarah dan pengajian am untuk memberikan pendedahan tentang nilai-nilai demokrasi kepada para pelajar. Memberikan pelajar pendedahan tentang sistem pemerintahan, parlimen dan pilihan raya. Aktiviti praktikal seperti parlimen sekolah boleh dibuat supaya pelajar dapat pengalaman dalam berbahas dan memahami proses penggubalan dasar. Selain itu, simulasi mengundi dilaksanakan untuk pelajar memahami proses kempen dan manifesto. Debat politik boleh dianjurkan pada Minggu Kebangsaan untuk melatih pemikiran kritis dan berhujah dengan matang dalam kalangan pelajar. Hal ini akan menjadikan pelajar yang keluar ke masyarakat sebagai warga demokratik yang terliterasi. Langkah kedua adalah pemerkasaan pendidikan politik di institusi pengajian tinggi. Sebagai kelompok intelektual yang akan menerajui kepimpinan negara di masa depan, mahasiswa perlukan pemahaman lebih dalam tentang demokrasi dan politik. Subjek tentang literasi politik seperti pemikiran politik semasa hendaklah diwajibkan supaya mahasiswa menjadi masyarakat demokratik yang berpengetahuan. Di samping itu, proses pemilihan wakil pelajar MPP perlu diperkasakan dengan menambah jumlah calon yang dibenarkan untuk bertanding supaya meningkatkan persaingan, sehingga mendorong para calon wakil pelajar untuk menggunakan strategi yang lebih baik. Dalam masa yang sama, mendorong siswa dan siswi yang mengundi untuk memilih dengan lebih teliti. Hal ini akan melahirkan mahasiswa yang matang, seterusnya menjadi masyarakat demokratik yang kritis sehingga dapat memimpin negara di masa akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Hafizan Libdin Muhammad Iqbalim. Dan kini saya akan terangkan dua langkah terakhir, iaitu pembelajaran interaktif dan praktikal. Yang kedua adalah memanfaatkan teknologi dan media sosial. Mari saya terangkan langkah-langkah tersebut. Langkah pertama adalah pembelajaran pendidikan
interaktif dan praktikal, dan kita perlu meningkatkan teori kepada praktikal, membaca buku teks tentang demokrasi dan politik, dan kita perlu simulasi tanya. Contoh, pelajar perlu mengambil bahagian sebagai calon, pegawai SPR dan jentera batu. Mereka belajar selok-belok nilai etika dan keputusan pengiraan umum. Hal ini mengasah kemahiran analisis, bukan sekadar perkiraan, tetapi mengenai pandangan daripada spektrum ideologi yang berbeza. Pelajar juga dapat belajar, memahami dan mengurus perbincangan panas tanpa ikut atau gaya. Pendidikan ini tidak menjadi alat propaganda. Kita perlu mekanisme penilaian bebas, panel berpengaruh yang memastikan silibus kita politik, seimbang dan bebas daripada bias. Langkah yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi dan media sosial. Kita tidak boleh lari daripada realiti digital. Media sosial telah menjadi medan tempur maklumat hari ini. Kita perlu tukarkan jargon politik yang berat kepada infografik dan video pendek yang santai. Kita perlu kerjasama erat dengan aplikasi media sosial dengan organisasi fact check seperti FindCheck untuk menapis berita palsu secara real time. Pelajar juga perlu diajar untuk berfikir secara kritis bagi menapis dan membandingkan sumber URL daripada sumber yang didapati dan kenali apa itu label. Oleh itu, gabungan pengalaman di kampus dan ketahanan digital di media sosial adalah formula untuk masa depan Malaysia. Apabila kita beralih daripada peranan aktif kepada aktif, kita bukan sahaja melahirkan pengundi tetapi warga negara yang berdaya tahan dan berinformasi. Okay, terima kasih. Jadi secara keseluruhannya, pendidikan literasi politik dan kewarganegaraan demokratik memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang lebih berpengetahuan dan bertanggung jawab terhadap sistem demokrasi. Melalui pendidikan ini, rakyat bukan sahaja memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, tetapi juga mampu menilai maklumat politik secara kritis dan mampu membuat keputusan yang lebih rasional dan terlibat secara aktif dalam proses demokrasi. Hal ini menggalakkan warga negara yang berdaya pikir dan tidak mudah dipengaruhi oleh sentimen-sentimen yang sempit. Oleh itu, pelaksanaan pendidikan literasi politik yang berterusan di peringkat sekolah, institusi pengajian tinggi, dan masyarakat amat diperlukan bagi melahirkan generasi yang berpikiran terbuka, menghormati perbedaan pandangan, dan mampu untuk mengekalkan kestabilan dan kemajuan demokrasi di Malaysia.